Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Nampaknya saudara polemik tentang kalimah Allah di Stokin ni masih tak berakhir lagi tuan-tuan. Macam ada yang masih tidak faham bahasa dengan titah Kebahadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kebahadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun menitahkan supaya setiap individu dalam negara kita ini menjaga sensitiviti kaum. Hentikan sebarang perkara yang boleh menyebabkan mana-mana kaum dalam negara ini menjadi tidak selesa, menjadi tidak harmoni, menjadi tidak aman. Dan Baginda meminta dan memberikan amaran terakhir supaya semua pihak berhenti daripada menyemarakkan perkara-perkara yang boleh mengakibatkan keadaan yang tidak harmoni ini. Jadi petang ni bersama saya saudara Saiful Daniel akan kita kupas isu-isu ni. Okey, Daniel boleh mulakan dengan soalan. Okey Datuk, sejak kebelakangan ini nampaknya kontroversi berkaitan kekemat ini belum sampai penghujungnya, di mana ada serangan terhadap Ketua Pemuda UMNO yang kononnya ada imej yang memegang pedang, dan ini telah menimbulkan banyak reaksi daripada pelbagai pihak berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini direlatekan dengan isu boikot kekemat. Okey, dia bila saya tengok gambar ni pun, saya pun peringkat awal ialah kita cakap, kenapa Dr. Kemal keluarkan gambar macam ni kan, sedangkan kebahagiaan tuanku dah titahkan. Tapi ialah kita cek lah dulu sebelum kita nak marah ke nak apa. Saya cek, saya dapati bahawa gambar tu gambar lama. Gambar tu gambar lama. Bukan selepas baginda tuanku titah baru dia keluar gambar tu kan. Jadi memang ada orang yang keluarkan tu dengan tujuan untuk menunjukkan seolah-olah macam Dr. Kemal ni tak dengar cakap ataupun tak dengar titah tuanku lah. So itu sebab saya minta kawan-kawan ni sebelum mereka komen, mereka kena tengok dulu sama ada betul tak betul lah gambar tu. Itu memang ada niat yang tak baik lah daripada orang yang mengeluarkan gambar tu. Keduanya, saya nak beritahu bahawa tak ada siapa pun yang menghalang untuk boikot kekemat ni kan. Nak boikot ke tak boikot ke itu pilihan individu. Itu pilihan individu. Siapa nak boikot, dia tak puas hati dengan permohonan maaf kekemat, dia boleh buat secara individu. Tapi tak payahlah nak menghasut-hasut lagi lah. Maksudnya kalau boleh lah kalau boleh jangan hidupkan balik isu yang buat kata orang tu. Orang yang buat kesalahan ni dah didakwa kan. Kita dah, pihak polis dah siasat, pihak pegawai negara dah dakwa. Sekarang kita serahkan kepada badan kehakiman. Jangan pula ada orang yang menghasut nak kena bakar kekemat, nak kena tu. Ini yang tuanku titahkan supaya jangan ada orang ambil kesempatan nak gunakan isu ni untuk menyemarakkan api perkauman. Itu penting. Jangan ambil kesempatan. Itu masuk baginda tuanku. Termasuklah jangan menghasut rakyat. Kerana baginda tidak mahu perkara ni berlarutan. Dan kita harus ingat titah baginda ni bukanlah menggambarkan yang baginda ni tidak sensitif ataupun tidak prihatin dengan perasaan masyarakat yang beragama Islam dalam negara ni tetapi baginda mahu tindakan di luar batas. Baginda tak mahu tindakan luar batas ni terus menular.
berterusan pergi bakar sana bakar sini, lontar molotov koktail dan sebagainya, kan? Kerana ianya memberikan kesan yang negatif terhadap keharmonian negara dan keselamatan negara. Untuk maklumat semua, baginda juga dengan tegas telah menitahkan bahawa semua pihak termasuk KK-Mat supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import, bagi mengelakkan perkara sedemikian tidak berulang lagi. Kalau dah import barang lain sampai barang lain, dan barang yang sampai tu boleh mengganggu gugat ataupun boleh menyebabkan mana-mana kaum, mana-mana agama dalam negara ni sakit hati dan sebagainya, janganlah buat kerja bodoh dengan terus menjual juga, kerana takut rugi dan sebagainya. Baginda juga menitahkan agar semua pihak mesti lebih bertanggungjawab, kan? Kalau KK-Mat ni dia bertanggungjawab, tak adalah sampai isu boikot ni timbul. Baginda juga memberitahu agar jangan pisang berbuah dua kali. Kena faham tu, kan? Dah kena tegur sekali, dah kena boikot sekali, jangan buat lagi. Kalau buat lagi, nanti orang akan boikot lagi sekali. Dia jadi wave gelombang kedua pula. Ini adalah bukti jelas yang menunjukkan baginda amat serius dalam hal ni, kan? Jadi berhati-hatilah, tak kira siapa juga, jangan meneruskan benda-benda yang seolah-olah macam kita tak faham dengan sensitiviti umat Islam ataupun mana-mana bangsa dan agama. Begitu juga dengan apa yang dipesan dan diarahkan oleh MKT, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Apa yang diusulkan oleh UMNO tu selari dengan senada dengan apa yang diperkatakan ataupun dititahkan oleh baginda Tuanku. Untuk boikot terpulang pada individu. Lepas tu untuk tidak boikot juga terpulang kepada individu. Siapa yang berpuas hati dengan permohonan maaf, teruskan. Kalau siapa yang masih tak berpuas hati, itu terpulang kepada tuan-tuan. Ini kita tidak ada paksaan, kita tidak ada halangan, kan? Dan saya nak beritahu, budaya ganas, keterlaluan, menghasut, memecah belahkan keharmonian kaum dan menggalakkan perbuatan jenayah yang melanggar undang-undang di dalam negara ni tidak ada kena-mengena dengan kempen boikot dan sebagainya. Kita tak terlibat dengan benda-benda yang boleh membuahkan perkara-perkara yang berunsur jenayah. Jadi akhir sekali saya dengan rendah diri lah, saya menyeru kepada semua pihak supaya pastikan polemik keterlaluan ataupun ekstrim dalam isu ni berhentikanlah. Cukuplah. Bagi umat Islam, marilah kita sama-sama gunakan masa 10 hari terakhir Ramadan ni untuk mengabdikan diri pada Allah SWT. Tak payahlah kita jadi syaitan yang menghasut. Syaitan bulan puasa ni pun dah kena ikat. Jangan pula kita pula menambah garam, kan, kepada benda yang bagi saya dah cool down, kan. Cukuplah. Jangan pula lepas ni ada lagi KK-Mat ke ataupun mana-mana tempat yang dibakar dan sebagainya. Cubalah dengar apa yang dititahkan oleh baginda Tuanku tu. Okey? Ada soalan lain? Okey, Datuk. Sehari dua ni Yang Berhormat Menteri Komunikasi sudah mengarahkan MC-MC untuk ambil tindakan yang bersesuaian berhubung dengan video Alif Shukri. Jadi apa komen Datuk berkaitan dengan perkara tersebut? Nak komen pasal Alif Shukri ni, kadang-kadang ramai yang tak sedar atau tak mahu ambil peduli kepentingan menjaga adab dan tata susila sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi bagi saya lah, tindakan melampau dan keterlaluan yang ditunjukkan oleh si Alif Shukri ni memang wajar dia ambil tindakan, kan? Rasanya daripada tahun lepas lagi dia sudah buat perangai, dan tahun ni dia ulang balik. Tahun lepas dah jadi kontroversi.
Problem dia ni, dia cari kontroversi. Dia cari kontroversi kerana dengan kontroversi tu dia boleh melonjakkan jualan barang-barang dia. Cuma tahun ni minta maaf lah, sebab tahun ni dia sudah mula disiasat. Ramai netizen khususnya di kalangan ibu bapa mengecam kelakuan yang dilakukan oleh Alif Syukri ni, walaupun dia telah membuat permohonan maaf dan memadam ataupun tidak memuat naik klip penuh video tersebut dengan dia punya lelaki-lelaki lembut tu. Pihak berwajib bagi saya hari ini telah pun bertindak dengan memberikan kata dua dan mengambil tindakan yang bersesuaian seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil. Jadi jangan salahkanlah kalau misalnya selepas ni beliau disiasat, dia ambil keterangan dan sebagainya. Sebab beliau yang nak popular, nak lakukan barang dengan mengeluarkan konten-konten yang kontroversi. Ini bukan salah orang lain, salahkan diri kamu sendiri. Dan bagi saya tak salah untuk menghasilkan lagu raya, tapi berpada-padalah. Lagu berjudul apa, Love Raya, yang dihasilkan dan dimuat naik di media sosial baru-baru ni, bagi saya terlalu keterlaluan lah, dan menonjolkan adegan kurang sopan lah. Yang menonton ni bukan saja orang dewasa, tapi golongan remaja. Kanak-kanak pun kalau dah selalu sangat tengok benda-benda yang macam Alif Syukri ni, lama-lama kanak-kanak pun jadi macam Alif Syukri juga. tu yang bahaya tu. Jadi saya nasihatkan agar pencipta kandungan dan pemengaruh media sosial macam Alif Syukri ni, bila menghasilkan kandungan tu, pastikanlah hasilkan kandungan yang sesuai untuk semua lapisan umur, terutamanya kanak-kanak. Kita perlu memikirkan kandungan yang kita hasilkan tu dengan lebih mendalam, sama ada sesuai ataupun tidak pada waktu sekarang, zaman sekarang. Kerana kita tak tahu sama ada yang menonton tu memang semua berumur 90 tahun ke, 19 tahun ke, ataupun ada yang 9 tahun pun menonton. So janganlah bagi bak kata orang tu budak-budak ni terikut-ikut dengan budaya yang tidak baik. Kalau tak silap saya, terkini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dengan kerjasama polis telah pun merakam percakapan Alif Syukri ni di Ibu Pejabat SKMM di Cyberjaya, dan berkemungkinan besar Alif Syukri ni akan disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, berkaitan kandungan yang bersifat jelik yang boleh melanggar peruntukan 233 pun dia boleh kena. Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkaitan, ada larangan dalam Akta 233 ni, Seksyen 233 ni, dia ada larangan perbuatan dan penghantaran komunikasi yang antara lain bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Kalau misalnya apa yang dia upload ni tak menyakitkan hati dan tak mengganggu orang lain, so dia tak perlu takut lah. Bagi je lah keterangan. Okey, ada soalan lain? Ada soalan daripada penonton-penonton di rumah? Ramai tanya saya kenapa tak bersiaran pada waktu malam. Saya nak beritahu lah, waktu malam ni memang keadaan dah pack dengan meeting, dengan perjumpaan dan sebagainya. Sekarang ni saya buat kerja, bukan hanya buat kerja politik, saya juga buat kerja korporat. So dua-dua saya kena jalan serentak. So saya kena bagi-bagikan masa. Waktu siang ni saya kadang-kadang saya ada masa untuk buat live dan sebagainya, sementara menunggu buka dan sebagainya. So siapa yang nak dengar waktu malam ni, dia boleh buka waktu malam, dia dengar apa yang saya cakap waktu siang. Tapi kalau nak bertanya soalan tu,
Boleh masuklah kawan-kawan saya yang lain. Datuk Amir Ijaz pun bersiaran. Itu hari saya bersiaran dengan dia waktu malam. Sekali-sekala saya penuhi jugalah. Kalau ada orang nak live bersama dengan saya waktu malam, saya cuba. Okey? Silakan. Soalan lain. Datuk, pengerusi Spenco Sdn Bhd iaitu Robert Tan Hwa Chun didakwa menipu MOF untuk mendapatkan anugerah projek bernilai 3.9 bilion. Ya. Apa pandangan ataupun komen Datuk dalam hal ini? Pandangan saya, pertama sekali bagi saya lah kan, bak kata pepatah Melayu kan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah nasib yang berlaku kepada Robert Tan Hwa Chun, Tan Sri. Kita pun tahu hubungan dia yang baik dengan Tun Naim. Kita kena ingat, kalau tidak ada kesalahan dan pelanggaran tata kelola pengurusan kewangan negara, masakan beliau dituduh atau didakwa menipu MOF kan. Jadi kita kena ingatlah Menteri Kewangan sekarang ni adalah Perdana Menteri sendiri. Ikrar beliau untuk membenteras salah guna kuasa, rasuah, pelanggaran peraturan di dalam kerajaan, memang sekarang ni diberikan keutamaan soal-soal tata kelola ni. Ini benda yang beliau anggap serius. Mereka yang terlibat pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Cepat dengan lambat dia. Ada ramai lagi yang akan dibawa ke muka pengadilan. Macam isu Robert Tan ni, kes dilihat cukup serius kerana beliau didakwa menipu MOF dengan memperdayakan jawatan kuasa pembuka peti tender untuk dapatkan anugerah supply, repair, maintenance dan management of government vehicles, Malaysian Government Vehicles Fleet. Dalam hal ni, pihak MOF telah mendapati Robert Tan ataupun syarikat Spenco Sdn Bhd ni telah mengemukakan maklumat yang tidak benar. Itu dalam kategori memperdayakanlah berkaitan pemilikan saham Bumiputera dalam syarikat itu. Dia sepatutnya sekurang-kurangnya kena ada 30% pemilikan Bumiputera dalam syarikat yang mengendalikan tender dengan MOF ni untuk membekalkan kenderaan. Malangnya pemilikan saham Bumiputera tak sampai 30%, tapi Dewan Lapor lebih 30%. Itu yang kena dakwa. Jadi ini kena fahamlah. Okey? Ada lagi soalan? Bagi saya simple je. Jika tuduhan ni benar, ini merupakan satu jenayah yang memalukan lah. Memalukan. Kerana ianya melibatkan kecurangan dalam perolehan tender bernilai berbilion ringgit, tuan-tuan, bukan sikit, berbilion. Dan pihak pelulus dalam proses tender ini juga harus disiasat juga. Jangan siasat orang yang masuk tender je. Orang yang mengendalikan tender ni pun sewajarnya disiasat agar tidak wujud kepentingan individu atau kumpulan individu dalam kelulusan memberikan tender tersebut. Ini penting, tuan-tuan. Okey? Ada soalan lain? Ramai yang bertanya saya pasal isu Datuk Seri Najib ni lah. Saya hari ni saya nak jawab sikit. Pertama sekali, dulu benda ni kita rahsiakan. Tetapi, yalah, hari ni bila benda dah jadi maklumat umum, kita kena beritahulah apa sebenarnya yang telah berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, yang tuan-tuan duk maki hamun Datuk Zahid, maki hamun Azalina tu semua, sebenarnya itu semua menambah dosa, tuan-tuan. Memang betul lembaga pengampunan hanya memutuskan supaya Datuk Seri Najib diberikan pengurangan hukuman.
daripada 12 tahun penjara dapat kepada 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda dapat kepada 50 juta denda. Okey. Itu adalah apa yang berlaku di dalam lembaga pengampunan diraja. Okey. Tapi macam saya sebut sebelum ni, tapi saya tak sebut habis sebab benda tu rahsia. Tapi hari ni pasal dah dikeluarkan di banyak tempat kan. Jadi ini hari ni saya nak beritahu lah. Memang selepas mendapat keputusan tu, macam saya sebut, Datuk Seri Zahid, kita kecewa lah dengan keputusan yang diperoleh itu. Kita mengharapkan Datuk Seri Najib dibebaskan. Jadi ada benda yang dilakukan, usaha dilakukan oleh Datuk Seri Azalina, yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, yang dilakukan oleh PMX. Yang menyebabkan akhirnya tuan-tuan, ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah telah mengeluarkan satu pucuk surat. Telah mengeluarkan satu pucuk surat. Okey. Surat ini saudara, surat ini telah pun memberikan perintah tahanan rumah ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma beginilah, ada tafsiran yang mengatakan bahawa kalau keputusan nak dibuat, mesti dibuat di dalam lembaga pengampunan. Cuma hari ini peguam-peguam Datuk Seri Najib berpandangan bahawa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak terikat untuk mengikut nasihat lembaga pengampunan. Dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkuasa penuh untuk membuat sebarang keputusan, dan keputusan tersebut adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Besar tuan-tuan kuasa agung ni, dan bagi saya kita pun tahu Tommy Thomas sendiri sudah pun membuat pengakuan. Tommy Thomas dah buat pengakuan. Dan pasukan petugas khas sudah pun siasat buku Justice in Wilderness Tommy Thomas. Tommy Thomas mengaku bahawa dia diarahkan melakukan pendakwaan terpilih. Dia diarahkan melakukan apa yang dipanggil sebagai political motivated prosecution. Memang jelas berniat jahat tuan-tuan. Dan Tommy Thomas dalam buku dia tu, pasukan petugas khas mengesahkan dia dah langgar 17. Dia dah lakukan 17 kesalahan dan boleh didakwa di bawah akta hasutan, boleh didakwa di bawah akta apa dia panggil, akta Suruhanjaya pencegahan rasuah. Banyak benda dia boleh dakwa. Maknanya kes Datuk Seri Najib ni memang terang-terang dia kena aniaya tuan-tuan. Dan sekarang ni kita dalam bulan Ramadan, tak lama lagi dah nak masuk raya. Saya haraplah bahawa apa yang dititahkan oleh baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong ni, cubalah ada rasa simpati sikit. Kita kembalikanlah Datuk Seri Najib ni supaya dia boleh dikenakan tahanan rumah. Kalau bolehlah sebelum hari raya, baginda ni, Datuk Seri Najib ni bekas Perdana Menteri, bukan tak ada jasa langsung. Kalau dah baginda tuanku titahkan suruh bagi dia tahanan rumah, apalah salahnya? Ingatkan dia masih lagi dalam tahanan tapi tak boleh keluar rumah, tahanan rumah,
Bagi je kan? Pada pandangan saya itulah yang sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya tak nak ikut pun, titah baginda tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16, saya rayu supaya Ketua Pengarah Penjara berikanlah peluang untuk Datuk Seri Najib ni diberikan tahanan rumah, terutamanya nak raya ni. Dah berapa hari raya dah, dah nak masuk kali raya yang kedua, tuan-tuan. Orang yang tak merasa duduk dalam penjara ni, dia takkan faham macam mana seksanya. Lebih-lebih lagi dulu saya pun pernah duduk dalam raya dalam penjara, 2-3 kali juga raya dalam penjara ni. Tetapi Datuk Seri Najib ni, dia ni ialah anak bangsawan, tuan-tuan. Dia pernah jadi Perdana Menteri, dia anak Perdana Menteri. So tak mudah lah untuk dia lalui benda ni semua, kan? Simpatilah sikit kita sama-sama umat Islam, kan? Kembalikan Datuk Seri Najib ni, nak raya ni, bagilah dia duduk tahanan di rumah. Apatah lagi, kuasa Ketua Pengarah Penjara tu pun sudah cukup untuk meletakkan dia di tahanan rumah. Itu saja saya nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu tu. Apa soalan? Tadi tu dia jawab pasal Akmal tadi. Ha. Ni tapi ni ada ni Nazmi tu. Kenapa ni? Dia ada komen sikit lah, tapi komen dia ni dia ibaratkan Akmal ni menggunakan isu kalimah Allah tu sebagai modal politik. So adakah benda tu tepat tu? Dia macam ni lah. Saya pun tak cakap ni Nazmi salah ke apa. Okey. Pertama sekali, semua orang ni perlu dididik. Semua orang ni tak kira Melayu ke India ke Cina. Korang dah duduk kat Malaysia ni berpuluh tahun. Islam ni agama persekutuan, kan? Janganlah bodoh sangat. Tak faham kalimah Allah tak boleh letak di kaki. Lambang salib tak patut diletak di kaki. Kalimah Allah tak sepatutnya ada di selipar, kan? Kalimah Allah tak sepatutnya ada di tayar kereta. Benda ni semua sekali boleh menyebabkan orang Islam sakit hati. Sama juga kalau lambang Tuhan Hindu ke, lambang Tuhan Buddha ke dibuat alas kaki. Benda ni tak sepatutnya berlaku. Okey. Dalam banyak hal saya memang tak setuju dengan Akmal. Tetapi dalam banyak hal, bila saya menegur Akmal, yang lain diam. Kenapa? Benda yang kau patut tegur, kau tegurlah. Tapi dalam isu kalimah Allah ni, saya tak nampak Akmal ni Salah. Saya tak nampak Akmal salah. Kalaupun dia gunakan isu ni untuk meningkatkan populariti dia, bagi saya tak salah. He is a politician, kan? But he is doing the right thing. So bila time dia buat the right thing, korang diam lah. Tak payahlah komen apa-apa pun. Tapi bila time dia buat tak betul, kau bantailah secukup rasa. Pandangan saya begitu. Ni Nazmi Cuma kata, bagi saya banyak orang yang contohnya macam MCA bagai ni semua, dia buat kenyataan tak kena tempat. Bila dia keluar kenyataan sekarang, orang akan kata MCA ni tak reti kehormat orang Islam punya Tuhan. Kan? Untuk apa? Is it necessary buat orang Melayu benci kat MCA, benci kat DAP dengan mengeluarkan kenyataan sedemikian? Betul tak? Bila kita nampak Akmal buat kenyataan menentang kerajaan perpaduan, boleh menyebabkan hubungan kerajaan perpaduan ni retak, masa tu kau nak belasah, kau belasah lah. Tapi bila dia buat kenyataan yang betul, janganlah belasah. Kan? Ni masih lagi bangkitkan lagi. Lepas tu tuduh dia. Bila masa Akmal ada suruh orang bakar kekemat? tak ada. Tak ada. Kan?
Dia kata dengan apa yang Akmal buat ni, hari-hari cakap pasal boykot ni, boleh mewujudkan satu sifat ekstremis. Tak, dia masih pada lagi orang. cerita boykot tak? At the moment yang last status dia hari ni, dia tak cakap lah pasal tu. Dia diam je kan. Hmm. So biar let it be lah. Benda dah baik. Tuanku Sultan, Tuanku Yang Tuan Agong sudah pun mengatakan hentikan polemik ni. Maknanya kena faham dua-dua belah pihak ni. Pertama, KK Mat dah didakwa. So kita tak payah lagi dah nak balun-balun KK Mat ni, kan? Kalau kita boleh maafkan lah. Tapi kalau individu rasa masih tak boleh terima, dia tak nak masuk KK Mat. Macam aku tak akan masuk KK Mat lagi. Minta maaf cakap, kan? Sebab aku rasa KK Mat ni seorang warga negara yang tidak siuman. And he's not fit to be a businessman. Businessman akan ambil risiko pada waktu yang bersesuaian. Kalau aku jadi dia dengan perniagaan aku berbilion ringgit, aku tak ada hal ni nak rugi 1,200 pasang stoket. Habis kuat baru 1,200 ringgit. Daripada aku rugi 120 juta kena boykot dengan umat Islam. KK Mat tak berfikir begitu. So orang macam ni, bagi aku lah pasal aku nak support dia. So aku punya pasal lah. Betul tak? Masing-masing. Itu hak kita, kan? Tapi jangan kita mengasut. Masih lagi mengasut. Okey, KK ni celaka lah apa semua, kita bakar kedai dia. Itu tak boleh. Itu yang Tuanku Baginda Tuanku cakap. Jangan menyemarakkan api perpecahan. Itu tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau secara individu kita rasa tindakan KK ni memang tak patut kita maafkan, kita tak nak masuk, itu kita punya pasal. Tuanku tak ada pun sebut kata lepas ni semua orang kena masuk KK Mat. Tak ada pun. Tak ada Tuanku cakap okey berhentikan daripada boykot. Ada dengar Tuanku cakap berhentikan boykot? Tak ada. Kan? Tuanku bagi warning juga, jangan pisang berbuah dua kali. So pisang apa yang berbuah dua kali? Pisang melakukan sesuatu yang menghina agama lain. Yang ini tak boleh berbuah dua kali. Tuanku tak cakap jangan boykot dua kali. Tak ada. Betul tak? Bab ni apa yang Akmal cakap tu betul. Bab ni je lah. Yang ni aku kena sokong Akmal. Kena faham tu. Benda betul kita sokong. Benda tak betul aku bantai. Tak peduli aku. Kan? Okey? Ada lagi? Tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.